makmum tidak dapat sujud atas bumi bersama imam karena kesesakan manusia pada sembahyang Jumaat. Ini kes sembahyang Jumaat. Kes sembahyang Jumaat kita kata nak susah apa, masih ada luas lagi. Pembangunan masjid semakin hari semakin tahun duk memperluas, takkan tak susah punya. Lah mungkin lah ni dak lagi kan, lah ni dak lagi. Seperti mana kaum Yahudi mengetahui akan ada satu masa nanti masjidnya akan susah. Subuhnya sembahyang seperti mana hari Jumaat, sembahyang subuh seperti mana sembahyang fardu Jumaat. Ketika itu semuanya kenal Islam, nakkan memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia mengetahui ayat surah Jumaat itu suruh tinggalkan jual beli menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah Jumaat. Ketika itulah baru nak berlaku kesesakan. Di sini baik, apabila dihalangi dengan kesesakan orang ramai pada sembahyang Jumaat daripada sujud di atas bumi. Ketika mana orang ramai dah penuh dalam masjid, saf pun bukan boleh saf ambil satu saf macam ni dah. Mungkin di tengah ni buat satu saf juga. Akan berlaku satu hari nanti, wallahu alam, bila wallahu alam. Seperti mana berlaku seketika tapi tak berapa sesak sangat. Allah yarham Datuk Fadhil Nur meninggal dunia, sesak tuan-tuan sembahyang fardu maghrib. Tu pun tak ramai yang, tak semua pergi. Kalau semua pergi memang lagi sesak. Maka sekiranya berlaku kesesakan, tidak sempat rakaat pertama tu untuk sujud di kepada bumi, serta imam pada rakaat yang pertamanya bila imam Allahu Akbar sujud sampai sejadah. Kita ni dalam i'tidal, nak sujud tak boleh, depan kita ada orang, nak sujud tak boleh, kacau. Seperti mana sembahyang Zuhur dulu kita dah sebut kan, boleh ia sujud di atas belakang manusia, maka hendaklah ia sujud di atas belakang mereka. Sekiranya dah nak sujud di atas bumi itu tak boleh, nak sujud tidak ada tempat. Kalau sujud tak boleh, mungkin boleh terjatuh balik pasal langgar dengan orang. Tetapi kalau boleh sujud atas belakang orang, boleh sujud ke atas belakang orang dengan syarat sekali lagi dia sebut. Dan boleh juga ia sujud atas tangan dan kaki dan baju mereka. Ataupun kalau tak boleh sujud di atas belakang orang, sujud atas tangan, ataupun atas kaki orang, ataupun atas baju orang yang duduk depan kita tu, kita boleh sujud. Dengan syarat bahawa ia boleh melakukannya dengan kelakuan secara sujud. Kelakuan secara sujud macam mana? Iaitu dengan bahawa adalah ia atas tempat yang tinggi dengan sekira apabila ia sujud terangkat pungkuknya, yakni punggungnya ke atas dan kepalanya rendah menjunam ke bawah. Kalau ada syarat demikian, kalau kita boleh sujud, kepala kita tu menjunam di bawah, punggung kita terangkat, maka dikira itu sujud yang sah. Walaupun di atas belakang badan manusia, ataupun di atas kaki manusia, ataupun di atas baju manusia yang depan kita, kita sujud, tapi sujud tu mengikut syarat yang seperti mana kita sujud, terangkat punggung. Balik lagi teh kat rumah, anak lelaki dah kan, anak lelaki kita boleh buat perkara ni, boleh cuba tengok macam mana kelakuan ini, praktik di rumah, baru kita tahu, oh boleh lah. Mungkin tak nak buat, tak mau nak jadi, balik rumah buat tengok kan. Setiap perkara yang berlaku, masalah yang kita tak apa tak nampak, balik rumah buat bagaimana sujud, ada dah terangkat punggung. Ataupun sujud biasa sekalipun. Sebab itu sunnah yang menunjukkan dalam kitab fiqhus salah, memahami sembahyang, dan dalam memahami sembahyang dalam kitab tersebut, sekiranya kita sujud itu, pastikan punggung kita terangkat. Sebab itu disuruh kepada kita, jangan kepung masuk ke dalam kepala kita, biar kepala kita tu melujak pergi ke depan. Pergi ke depan, maka punggung akan terangkat. Dan nakkan punggung tu angkat sedikit, nak menunjukkan bahawa kita benar-benar tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ia boleh sujud seperti demikian, kalau dah boleh buat demikian, maka sahlah rakaat yang dia sembahyang itu, sembahyang fardu Jumaat, maka dia dapat rakaat itu. Tetapi
sebab sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat mau tak mau kena cari untuk dapatkan rakaat. Kalau sembahyang Zuhur lain pula. Kalau sembahyang Zuhur kita nak sujud tidak ada tempat, ruang seperti ini tidak ada ruang, maka kita takhalluf, membelakangkan imam dengan tujuan menunggu supaya sebab dari sesak nak sujud tak boleh, maka tunggu sehingga orang lain dah sujud di depan tu, dah bangun habis, kalau kita ada ruang baru boleh sujud, maka kita baru sujud. Tunggu sehingga hak depan tu selesai, orang di depan kita tu selesai, kita pun turun sujud. Dibolehkan waktu sembahyang zuhur selain daripada hari Jumaat, maka sujud. Sujud, bangun-bangun mungkin terlewat, kalau sempat baca Fatihah baca, tak sempat baca Fatihah imam rokok ikut saja. Jadi bermakna jadi masbuk kesemuanya 4 rakaat itu pun dikira sah sembahyang Jumaat walaupun tak sempat baca Fatihah. Sembahyang Zuhur tidak mengapa, tapi sembahyang fardu Jumaat hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Mau tidak mau pun untuk mendapatkan Jumaat 1 rakaat mesti kita kena ambil dengan imam. 1 rakaat mau tak mau kena ambil. Kalau tidak tak dapat Jumaat. Maka disebut di sinilah sebab itu kalau tidak ada pilihan hendaklah sujud di belakang orang ataupun sujud di atas kaki ataupun di atas baju sekiranya boleh. Kalau boleh boleh je. Tetapi ia tidak sujud maka ia termasuk orang takhalluf tanpa uzur. Sekiranya dia tidak sujud walaupun dia mengetahui boleh buat demikian, maka dia takhalluf tanpa uzur, terbelakang dengan tanpa uzur. Tanpa uzur bermakna dia mencuaikan untuk sujud diri dia. Dan jika tidak boleh juga sujud, sekiranya tak boleh juga sujud dan atas belakang orang, maka mengikut kaul yang sahih ia bolehlah tunggu sehinggalah hilang kesesakan, dan jangan ia sujud, dan apabila boleh sujud sujudlah ia, dan apabila selesai ia daripada sujud maka kedudukannya serta imamnya ada 4 perkara keadaannya itu. Sekiranya kalau kata dah tunggu, kalau dia tak boleh dah sujud, sujud tak ada pilihan seperti mana kecuaian tadi, maka dia beri pilihan supaya tunggu, hilangkan kesesakan itu. Bila dah hilang kesesakan, kalau dia boleh sujud, sujud. Ketika itu sujudlah ia, dan apabila selesai daripada sujud maka kedudukannya serta imam, kita tengok kedudukan imam ni dia macam mana. Dia sebab dia hak yang depan sujud dah habis bangun baru dia boleh sujud. Kedudukan imam dengan dia tu macam mana? Adakah dikirakan ataupun tidak? Nak tengok di sini. Ada 4 cara dia. Baik, yang pertamanya disebut di sini, jika makmum itu dapati imamnya pada rakaat yang kedua, maka hendaklah ia makmum membaca Fatihah. Ataupun telah mana dia tunggu tadi sebab nak sujud tak boleh, dia tunggu sehingga kesesakan tu hilang. Hak yang depan dia pun dah bangun, dia pun sujud, baru turun sujud. Sujud yang kedua pun dia pun bangun. Bangun maka dia mendapati imam dalam keadaan rakaat yang kedua. Sembahyang fardu Jumaat, imam berada di rakaat yang kedua, dia pun berdiri. Sekiranya ada masa hendaklah dia baca Fatihah. Kalau masa ada, bacalah Fatihah serta dengan rokok dan sebagainya. Dan jika imam itu rokok sebelum makmum sempurnakan bacaan Fatihahnya, tiba-tiba dia bangun, Allahu Akbar, imam habis baca surah, dia habis baca surah Fatihah, imam sedang baca surah, dia pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Makmum kita ni imam baca surah habis, Allahu Akbar, terus rakaat, kita pun baru pertengahan Fatihah, maka ketika itu ikut imam wajib. Jadi kita masbuk. Sebab yang kita tadi menunggu kesesakan tadi, untuk elakkan kesesakan baru kita dapat sujud. Takhalluf ini takhalluf dimaafkan, diberi maaf kepada makmum itu, dikira dia sebagai masbuk. Bacaan Fatihahnya, maka ia mendapat hukum masbuk mengikut kaul yang asah. Maka bolehlah ia memotong, memberhentikan Fatihahnya. Maka dia kena berhentikan Fatihah tu terus dah rakaat, jangan duk pergi gatai. Tak apa, baca habis, boleh habis tak lagi rakaat dapat tak mana, jangan duk fikir arah kan. Kira masbuk, faham mudah orang masbuk pada orang masbuk, imam rakaat ikut rakaat walaupun baru baca bismillahirrahmanirrahim sekalipun. Orang masbuk kira ikut imam, tidak perlu nak pi panjang-panjang.
berhenti Fatihahnya dan terus rokok serta imamnya, dan gugurlah bacaan yang baki itu daripadanya. Ini perkara yang pertama. Sekiranya dia menunggu itu, menunggu untuk sujud tadi, dia boleh sempat, maka dia dapat rakaat yang pertama termasuk rakaat yang kedua, kan? Dua-dua rakaat dia dapat jemaat pada hari itu, sekiranya berlaku peristiwa yang masalah yang pertama. Tuan-tuan nampak dah ni? Nampak ustaz? Nampak ustaz lah. Kan? Kalau tak nampak istilah yang kata berlaku masalah, tak lagi tuan-tuan boleh tanya balik soalan lagi, insyaAllah. Kan? Jangan tak tanya, kan? Balik duduk lemah kat rumah, jangan, kan? Tanya soalan. Baik, yang kedua, pada jika makmum itu dapati imamnya dalam rakaat yang kedua, maka mengikut yang asah bahawasanya gugurlah bacaan Fatihahnya. Ataupun dia tunggu tadi, rakaat pertama dia tunggu dalam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, depan dia orang penuh, tak boleh nak sujud, tunggu. Habis orang depan bangun, dia boleh sujud walaupun di celah kaki manusia yang depan dia, kan? Maka dia pun sujud. Bangun-bangun, masalah yang kedua apa dah? Dia dapat kedudukan imam dalam rakaat, dia pun bangun, Allahu Akbar, imam dalam rakaat, kan? Nampak? Imam dalam rakaat, dia pun Allahu Akbar, imam dalam rakaat. Maka kata kaum yasah yang kuat apa dia? Bahwasanya gugurlah bacaan Fatihah, dia tidak perlu lagi baca Fatihah. Bangun-bangun Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, terus takbir, turun rakaat. Gugurlah baca Fatihahnya karena ia tidak sempat mendapat membaca Fatihah. Kemudian mengikut zahir pendapat ulama, ia dikira memperolehi rakaat yang kedua dengan ini rukun rakaat walaupun ia tidak sempat bertumaninah serta imamnya pada rakaat itu. Kalau dia rakaat dapat tumaninah tu tak perlu ceritalah, tapi kalau walaupun sekiranya dia rakaat itu tidak dapat tumaninah sekalipun, dikira rakaat bagi dia. Masbuk pun, wasbuk sekalipun, dia tidak terlepas lagi dengan dua rukun fi'li. Imam dalam rakaat adalah imam sami Allahu liman hamidah, dia pun rakaat imam bangun dalam i'tidal, dia dalam rakaat, maka dia dalam dua rukun fi'li dengan imam, maka dibolehkan dia dikira sebagai dapat rakaat walaupun rakaat yang kedua itu, walaupun dia tidak sempat tumaninah dengan imam. Berlainan orang yang masbuk, dia main semata-mata masbuk, dia main masuk Allahu Akbar, imam rakaat, dia duduk pergi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dia pun nak turun Allah, imam sami Allah, dia tidak dapat tumaninah dengan imam, batan rakaat itu, kan? Sebab dia pergi gatai baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, pergi zikir ketika mana dia masbuk. Sebab tu orang yang masbuk masuk Allahu Akbar, nampak imam rakaat terus Allahu Akbar, tak usah dia pergi panjang, kan? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, tidak perlu dah. Allahu Akbar terus Allahu Akbar sekali lagi, ikut rakaat. Itu masalah yang kedua. Sekiranya dia walaupun tidak sempat tumaninah sekalipun, dia dikira rakaat, maka sembahyang jemaat dia sah dengan dua rakaat. Masalah yang ketiga, jika ia dapati imamnya telah selesai daripada rakaat, maka wajiblah ia mengikuti imamnya pada apa-apa yang imam ada padanya. Masalah yang ketiga, sekiranya yang tadi dia tunggu sebab lewat bangun, dia bangun daripada rakaat pertama, maka imam pun selesai daripada rakaat, imam sami Allahu liman hamidah, dia pun baru daripada sujud Allahu Akbar, duduk dalam, baru berdiri tegak. Makmum tadi imam sami Allahu liman hamidah, dia berdiri tegak, qiyam buat apa? Lepas tangan terus, kan? Duduk cara i'tidal, ikut imam apa yang imam buat. Sebab apa? Imam dah selesai daripada rakaat, bangun daripada rakaat dah, tidak perlu nak qiyam, nak rakaat ke tak mau rakaat, kan? Jangan tak usah dah, tak perlu dah. Dan ia makmum tidak dikira memperolehi rakaat itu, maka rakaat itu tidak dikira bagi makmum tadi, sebab dia tidak sempat rakaat dengan imam
ketika mana rakaat yang kedua, sebab imam telah pun iktidal. Berlainan kalau imam dalam rokok, dia bangun hak yang masalah kedua tadi, imam dalam keadaan rokok dia ada berdiri, kalau dia turun tidak sempat tumaninah dengan imam, itu berlainan. Yang ni imam telah pun selesai rokok dalam berdiri dalam keadaan iktidal, maka telah ketinggalan. Kalau dia buat juga tadi, imam akan turun sujud. Kalau dia rokok juga boleh batal sembahyang, sebab terlepas dengan dua rukun fi'li. Maka sebab itulah ketika mana iktidal, dia pun bangun daripada sujud ikut cara iktidal, dia pun lepas tangan, duduk cara iktidal. Makmum tidak dikira memperoleh rakaat itu, dan hendaklah ia bangun selepas salam imam kemudian kepada rakaat yang kedua, dan ini ia mendapati jemaat dengan rakaat yang pertama dan yang kedua. Dia tambahkan satu rakaat saja. Setelah mana imam bagi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus bangun tambahkan satu rakaat, habis cerita dah kan. Mana dia dapat jemaat tu, syarat dia ada rakaat pertama, dia kena dapat rakaat, satu rakaat dengan imam. Maka dua masalah ni dia dapat jemaat dengan imam. Tiga masalah ni. Baik, masalah yang keempat, jika ia dapati imamnya telah memberi salam daripada rakaat yang kedua, maka ia tidak dikira mendapat jemaat lagi. Okey, ni yang kita kena tahu. Tadi sebab apa dia duduk tunggu sebab nak sujud tak boleh, sesak sangat. Tapi kalau dia sujud atas belakang, kalau dia tahu boleh buat, dia boleh buat. Tapi kerana dia tak tahu, dia tak mau buat, tunggu, takhaluf, membelakangkan dengan imam, maka dia tunggu sebab bagi hilang kesesakan. Dia tunggu. Maka dia dalam tunggu tu, imam pun berdiri rakaat yang kedua. Berdiri rakaat yang kedua, dia pun sujud. Baru imam berdiri kedua pun hak yang makmum, sebab kalau dia ikut sembahyang yang sebenar, yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam dah bangun habis, dia berdiri tegak betul, baru makmum bangun kan. Bermakna makmum tadi mungkin bangun lambat sikit, dia ikut sunnah betul, dia bangun cara sunnah, maka dia ni kena tunggu lagi. Imam baca surah Fatihah dah, baca surah Fatihah, maka dalam baca surah Fatihah habis surah, dia pun baru dapat sujud. Makmum yang pertama tadi, dia pun sujud, duduk di antara dua sujud, imam baca surah, dia sujud semula. Bila sujud semula, sujud yang kedua, imam duduk dah kan, imam terus rokok iktidal, sujud, duduk tahiyat akhir, akhirnya dia baru nak angkat kepala. Yang tu dikira dia tidak dapat lagi mendapat jemaat, kerana ia makmum tidak sempat menyempurnakan baginya satu rakaat pun serta imamnya. Bersalahan kalau ia mengangkat kepalanya daripada sujud kemudian imam memberi salam, itu lain kan. Di sini dia sebut apa yang awal tadi, imam telah memberi salam, imam assalamualaikum warahmatullah, dahi dia masih lagi di atas sejadah, dahi makmum tadi ni masih lagi di atas sejadah, tak bangun lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bunyi imam assalamualaikum warahmatullah, imam bagi salam, maka dia tidak dapat jemaat. Satu rakaat pun dia tidak dapat, sebab dia tetapi berlainan bersalahan sekiranya dia dapat angkat kepala. Subhana rabbiyal azim yang ketiga, Allah, bunyi Allah angkat saja sedikit saja, terlepas daripada sejadah dahi itu, imam assalamualaikum warahmatullah, imam pun terus bagi salam, dia dapat rakaat itu, sebab dia pun telah selesai masalah sujud yang kedua. Yang ni sembahyang satu rakaat dia pun dah dapat, maka dia dikira dapat satu rakaat. Dan walaupun ia tidak membaca tahajud serta imam, walaupun dia tidak baca, kalau nak ikut, kalau dia bangun kepala tadi, sepatutnya kalau bangun kepala, sekiranya imam tak beri salam lagi, kalau dia bangun kepala, imam duduk baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, imam sedang membaca tahiyat akhir hari Jumaat, dia pun bangun sujud, terus duduk tahiyat tasyahud kan, duduk dengan imam, sebab dia tidak boleh berdiri lagi, kena wajib ikut imam. Maka dia pun kalau kata sekiranya dia bangun daripada sujud tu, imam berada di dalam tahiyat akhir, ataupun imam sedang berada di duduk antara dua sujud, ikut imam. Daripada kita sujud yang kedua itu, kita ikut saja, ikut cara imam. Seperti mana iktidal tadi, kita bangun daripada sujud, imam berada di iktidal, kita duduk tempat iktidal. Kalau kita bangun daripada sujud, imam duduk yang sujud yang pertama,
kita bangun-bangun, maka ikut sujud semula. Bangun daripada sujud yang kedua, ikut imam pula. Imam sujud pertama, duduk di antara dua sujud, imam sujud, kita pun sujud. Imam duduk tahiyat akhir, kita tunggu baca tahiyat awal, maka imam beri salam, kita bangun, dapat rakaat itu. Tapi sekiranya sebelum kita angkat kepala imam memberi salam, maka tidak dapat rakaat Jumaat pada hari itu. Nak buat apa kalau Jumaat tak dapat? Pungah kan? Buat bila Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahalazim, mata duk keling sana keling sini, kacau sungguh hari ni, kata susah sangat pasal apa orang ramai ni kan. Maka dalam perut tu semua kan, kalau dia tahu tak apalah, dia tahu buat macam mana. Sekiranya dah tidak dapat Jumaat dengan imam, nak buat macam mana? Satu soalan lama tak tanya. Kepala dahi kita dalam sajadah, belum angkat imam memberi salam, kita tidak dapat rakaat itu. Rakaat pertama tidak dapat, bermakna Jumaat tak dapat lah. Apa yang kita nak kena buat? Ya, ada, alhamdulillah. Bangun sajalah, bangun, jadikan beberapa rakaat. Sembahyang zuhur jadikan 4 rakaat lah kan, buat 4 rakaat. Nak buat, nak tambah 4 rakaat lagi kan, nak tambah 3 rakaat? Tambahkan 3 rakaat lah. Rakaat itu memang tak dikira dengan imam dah kan. Maka bangun, tambahkan 3 lagi rakaat, jadikan zuhur. Tidak perlu bangun-bangun usolli fardhu zuhri, tidak perlu dah. Dengan niat yang pertama itu dikira dia sembahyang zuhur, terus buat kan. Tambahkan 3 rakaat lagi, dikira dia sembahyang zuhur kan. Seperti mana orang masuk usolli fardhu jum'ati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sebab imam duduk tahiyat akhir lah, maka dia Allahu akbar. Perlu tak ketika mana imam duduk tahiyat akhir, kita orang yang masbuk baru masuk mai Allahu akbar, takbiratul ihram, Allahu akbar, perlu tak kita sebut Allahu akbar nak duduk di kat imam tu? Perlu tak sebut takbir? Tidak disunatkan. Tidak disunatkan sebut perkataan takbir Allahu akbar ketika mana kita turun nak duduk di tempat yang sama apa yang imam duduk tahiyat akhir tu. Kita nak duduk di tasyahud itu tidak perlu sebut perkataan takbir, sebab kita turun bukan turun berserta dengan imam. Kita turun dengan seorang diri, bukan ikut dengan imam. Maka sekiranya kita turun dengan ikut imam, kita kena imam takbir intiqalat Allahu akbar, kita boleh Allahu akbar. Tapi kalau turun itu turun hanya nak ambil kesempatan dapat dengan imam, turun dengan kosong. Bukan senang nak buat tuan-tuan kan. Tengah kita doa abad dah, ada salah seorang demikian, tak boleh lah ustaz, memang ingat-ingat dah pipis main Allahu akbar, Allahu akbar juga tidak disunat. Perkara tidak disunat tak payah buat lah kan? Seperti mana, sebab kena hati-hati perkara tidak disunat ni. Sekiranya berlaku penggerakan baik ataupun perbuatan yang ketiga-tiga berturut-turut boleh batal sembahyang. Dalam sembahyang ni kena berhati-hati. Maka sekiranya orang yang saya nak sebut di sini apa yang kata tidak dapat Jumaat yang tadi, orang yang masbuk dia masuk mai Allahu akbar, takbiratul ihram, terus duduk ikut imam. Imam sedang tahiyat akhir, dia duduk. Dia niat tadi, niat apa? Niat fardhu Jumaat. Maka niat fardhu Jumaat. Imam pun Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam, dia terus bangun buat 4 rakaat zuhur kan. Tidak perlu ubah niat, sama seperti mana yang berlaku tadi, niat jemaat, tapi kerana tidak sempat dapat dengan imam 1 rakaat sekalipun, maka dia tambahkan lagi 3 rakaat, cerita dah habis bagi salam. Itu masalah yang berlaku dalam kesusakan manusia dalam sembahyang fardu Jumaat. Baik, masalah seterusnya, hukum mengubahkan niat dalam sembahyang. Saya rasa minggu hadapan kot mengubahkan niat di dalam sembahyang, boleh ke tak boleh kan? InsyaAllah minggu hadapan kita sebut.